Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-an سأقدم لكم تحت الموضوع سورة البقرة آية الثانية ذلك الكتاب. اسمي نسيبة نجاة بنت أحمد. رقم طلبة 049 Sekarang saya akan membentangkan bahagian saya yang pertama iaitu Zalikal Kitab. Okey, dalam Zalikal Kitab ni firman Allah Ta'ala ada beberapa masalah, ada 3 masalah. Okey, masalah yang pertama dirujuk di sini sekarang iaitu ada, dan Zalika ni dirujuk sebagai nama yang tidak jelas iaitu jauh, dan dia ada beberapa kedudukan iaitu ada 2 kedudukan. Kedudukan yang pertama, mereka tidak menyedari bahawa yang disebutkan di atas itu. Jadi mereka memberikan beberapa jawapan. Antara jawapannya ada 7. Okey, jawapan yang pertama, Asom berkata bahawa Allah menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Jawapan yang kedua, Rasulullah SAW berjanji bahawa apabila sampai ni Al-Quran padanya, maka Rasulullah akan menyampaikan kepada kita. Jawapan yang ketiga, Allah berkata surah Baqarah ini diturunkan di Madinah, maka Bani Israel sangat membantah. Jawapan yang keempat, Al-Quran ini turunnya daripada Lauh Mahfuz. Dan jawapan yang kelima, Zalikal Kitab, iaitu Al-Quran ini datangnya sebagai isyarat kepada alam. Jawapan yang keenam, Zalikal Kitab ini turunnya daripada Allah sebagai pengirim dan kepada Nabi sebagai penerima. Dan jawapan yang ketujuh, lihatlah gambaran Al-Quran ni, kitab ini. Jika kita tak dapat melihat gambarannya, maka kita lihatlah dari segi rahsia dan hakikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Aisyah binti Hashim. Waraqam talabah 04-8-0-6-1. InsyaAllah saya akan sambung daripada kawan saya tadi, iaitu Zalikal Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang pertama, Zalika ni yusharu biha lil qari' wa ba'id. Zalika ini merujuk kepada dekat ataupun jauh. Kalau ikutkan Zalika ini ia merujuk kepada jauh. Tapi kalau kita lihat kepada makna ayat ini adalah ini kitab yang tiada keraguan padanya. Ini sepatutnya kita gunakan hazar. Kemudian kita tengok waqat tadhulu harbu syai' asyirul ilaih, yakni kalau dekat kita akan gunakan hazar. Dan waqat tadhulu kafu ala za, yakni kadang-kadang kita akan masukkan kaf pada za jadi li muhatab walam li takkid untuk menguatkan makna isyarah. Izalika. Kemudian sebenarnya hazar dan zalika ni adalah maksud yang sama, tetapi dalam konteks ayat ini cuma nak kata tersiratnya guna zalika kerana Al-Quran ini lebih tinggi dan lebih hebat daripada kitab yang lain. Kemudian kita pergi pada masalah yang asal ni, iaitu lam zakara ismu isyarah wa musyar ilaih mu'annas, iaitu tak disebutkan isim isyarah dan juga musyar ilaih ni yang ditunjuk itu adalah mu'annas. Yang pertama memang ditolak ataupun membantah sebab musamma itu adalah zalika dan ia bukan mu'annas. Dan disebutkan sebelum ini, perbahasan sebelum ni, isim tu bukan dengan mu'annas iaitu alif lam mim. Dan masalah yang ketiga, as-salifah, Alam an asma'ul Quran kathirah. Kita ketahui terdapat banyak nama-nama Al-Quran. Dan yang pertamanya ada nama Al-Quran ni adalah Al-Kitab. Al-Kitab ini adalah masdar seperti qiyam dan siyam. Ia juga dengan boleh dikatakan fi'al bermakna maf'ul, seperti libas bermakna malbus. Jadi dua-dua ini adalah betul. Dan ini merupakan Alkitab ni merupakan nama Al-Quran. Dan Alkitab ni ada beberapa wajah, iaitu fardu yang pertama, yang kedua hujah dan juga bukti, yang ketiga tempoh tertentu, dan keempat adalah dengan makna tempat menulis hambanya. Itu sahaja daripada saya dan akan disambung kepada yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainatasa binti Muhammad Din, nombor matrik 048086. Kesambung yang kedua iaitu Al-Quran. Al-Quran ada 2 pendapat mufassir, iaitu yang pertama berkata Ibn Abbas bahawa Quran qiraah tu satu makna seperti husran dan juga hisarah. Hisarah itu baru satu makna. Dan berkata juga Qatadah bahawa Al-Quran adalah masdar daripada kata-kata
orang yang berkata. Kemudian berkata pula Sufyan bin Uyainah, Al-Quran itu dinamakan Al-Quran kerana di dalamnya huruf yang bergabung menjadi kalimat, kemudian kalimat itu bergabung menjadi ayat, ayat bergabung menjadi surah, surah bergabung menjadi Quran, dan terkumpul di dalamnya kata-kata awalin dan akhirin. Next. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Dinamakan Al-Furqan kerana turunnya berperingkat-peringkat selama lebih kurang 29 tahun. Dinamakan juga Al-Furqan kerana membezakan antara hak dan batil, halal dan haram, mujmal dengan mubin, dan juga muhkam dengan muawwal. Juga dinamakan Al-Furqan kerana Al-Furqan itu ialah penghantaran kerana dengan wujudnya Quran membawa ke arah kejayaan selepas kegelapan. Itu yang disebut oleh Ikrimah dan juga Sayyidi. Okay, next. Yang keempat. Okay, Ar-Rabi' Az-Zikra wa Tazkirah wa Zikra. Zikir yang pertama dinamakan zikir kerana dengan zikir ni merupakan ibadat kita kepada Allah. Yang kedua tu Nahu Zakara wa Syrafa wa Fakhara tu dan itu juga adalah penghormatan bagi Muhammad dan juga umat-umatnya. At-Tazkirah. At-Tazkirah ni adalah peringatan. Dan yang ketiga Az-Zikra. Az-Zikra adalah zikir. Okay, next. Al-Khamis, At-Tanzil. At-Tanzil ni adalah penurunan. Kemudian As-Sadis, Al-Hadis. Hadis adalah hadis lah. Yang ketujuh, Al-Mau'izah, iaitu nasihat pengajaran. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8 adalah Al-Hukmu, Al-Hikmah, Al-Hakim dan Al-Muhkam. Al-Hikmah terbaik kepada dua makna, iaitu daripada Khalil katanya kewajipan daripada hukum-hukum yang wajib. Yang kedua daripada Al-Mu'arraj diambil daripada hikmah Al-Lajam, iaitu mengekang kerana yang mengawal binatang itu. Seterusnya Al-Shifa, penawar. Ada dua aspek, terbaik pada dua aspek, iaitu ubat untuk penyakit dan ubat untuk ketidakpercayaan ataupun kecurigaan sebagai penyakit. Yang maksudnya adalah ditujukan kepada orang munafik. Di dalam hati mereka ada syak wasangka ataupun hasad dengki. Maka dengan Al-Quran ini, setiap keraguan akan dihapuskan, maka digambarkan ia sebagai penyembuh. Yang seterusnya Al-Huda wal-Hadi. Al-Huda, petunjuk untuk orang-orang yang hendak bertakwa. Yang Al-Hadi pula adalah memberi panduan kepada jalan yang benar. Dan seterusnya Al-Hablu, Innahul Quran, bermaksud tali. Tali itu adalah Al-Quran. Selagi mana manusia berpegang kepada tali-tali itu akan dapat bertahan daripada kelemasan ataupun kehancuran. Yang seterusnya Ar-Rahmah, diturunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran itu ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar kepada orang Islam. Yang seterusnya Ar-Ruh, dinamakan ia dengan Ar-Ruh kerana penyebab kepada kehidupan. Yang seterusnya Al-Qisas, kisah-kisah. Kisah-kisah ini menceritakan dalam Al-Quran, menceritakan kisah-kisah tentang para mutaqaddimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Badihatul Husna binti Baharin wa raqam talabah Syif 4 8 Syif 5 2. Allah, saya akan sambung tentang nama-nama Al-Quran yang seterusnya, iaitu Al-Bayan Wat-Tabyan Wal-Mubin, yang bermaksud penerangan. Dalam surah Al-Imran, Allah menyatakan bahawa Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Yang ke-17, iaitu yang seterusnya Al-Basair, yang bermaksud penglihatan. Maksudkan dalam dikatakan penglihatan adalah seperti penglihatan yang melihat kepada jalan penyelesaian. Yang seterusnya adalah Al-Faslu, iaitu pemutus, pemisah. Dalam surah At-Tariq ayat ke-13, Allah SWT sebut sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus yang sebenar. Dan mereka berselisihan pendapat yang dikatakan bahawa bermaksudnya adalah kehakiman. Kerana Tuhan yang Maha Esa memutuskannya di antara orang, di antara mereka pada hari kebangkitan. Yang seterusnya An-Nujum, yang bermaksud bintang-bintang. Bintang-bintang juga merupakan rangkuman
yang dimaksudkan dengan Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Waqi'ah Allah berfirman, mafhumnya, lalu aku bersumpah dengan tempat turunnya bintang-bintang, maksudnya tempat turunnya itu Al-Quran. Yang seterusnya Al-Mathani, berulang-ulang. Sifat Al-Quran ini itu berulang-ulang dari segi keterangannya, dari segi berbagai cara, kisah-kisah, perkhabaran. Yang seterusnya An-Ni'mah, yang bermaksud nikmat. Dalam surah Duha, mafhumnya, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan sebagai bersyukur padanya. Maksudnya Al-Quran ini sentiasa disebut-sebut supaya kita dapat bersyukur, nanti kita bersyukur kepada Allah. Yang seterusnya Al-Burhan, iaitu bukti-bukti, di mana Al-Quran ini adalah bukti yang paling hebat, bukti Allah SWT yang paling, maksudnya Allah adalah Tuhan yang paling hebat. Tak ada Al-Quran yang setanding yang mampu jadi seperti Al-Quran. Maksudnya tak ada setanding pun dengan Al-Quran. Yang seterusnya Al-Bashir wan Nadhir, pembawa berita gembira dan peringatan. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran ini memberi berita gembira, iaitu berkaitan dengan syurga, dan juga peringatan bagi orang-orang yang ingkar perintah Allah, iaitu bagi mereka adalah neraka. Yang seterusnya Al-Qayyim. Al-Quran juga merupakan penunjuk jalan, kerana agama Islam itu sendiri adalah agama yang bersifat agama yang lurus. Yang terakhir Al-Muhaimin, iaitu bermaksud mengawal. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat, dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, iaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara secara mengawasinya. Maksudnya Al-Muhaimin ini, Al-Quran ini dengan menjaganya kesucian Al-Quran itu sendiri. Itu saja daripada saya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nurhumaira binti Malazam, nombor metrik 048436. Hari ini saya akan menerangkan tajuk Asma'ul Quran, sambungan daripada sahabat saya. Seterusnya yang ke-26, As-Sadis wal Ishrun Al-Hadi. Al-Hadi yang bermakna petunjuk. Dalilnya ialah dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi ila rusydi. Maksudnya, kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. Seterusnya, nama Al-Quran yang ke-27 pula, An-Nur, yang bermaksud cahaya. Dalilnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu. Surah Al-A'raf ayat 157 yang bermaksud serta mengikut nur cahaya yang diturunkan kepadanya. Nur cahaya yang dimasukkan di situ ialah Al-Quran. Selain itu, terdapat perkara lain yang disebut sebagai cahaya, iaitu Rasul, agama, hidayah, petunjuk, Taurat, Injil dan iman. Yang ke-28 pula Al-Haq, yang bermaksud kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lahaqqul yakin. Surah Al-Haqqa ayat 51. Maksudnya, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini dengan seyakin-yakinnya. Itu adalah nama Al-Quran yang ke-28, iaitu Al-Haq. Dan seterusnya yang ke-29, nama Al-Quran seterusnya ialah Al-Aziz. Dalilnya di dalam surah Fussilat ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lakitabun aziz. Maksudnya, sedangkan Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab yang suci dan tidak dapat ditandingi. Bukan Al-Quran sahaja yang dinamakan sebagai Al-Aziz, kerana terdapat perkara lain juga disebut sebagai Al-Aziz dalam Al-Quran, iaitu Nabi serta kepada umatnya yang beriman. Dan yang ke-30 pula, nama Al-Quran Al-Karim, yang bermaksud mulia. Dalilnya di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laquranul karim. Maksudnya, sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Allah juga menamakan 7 perkara dengan Al-Karim, iaitu Allah tiada yang pemurah lebih baik daripada dia. Al-Quran dinamakan dengan Al-Karim kerana tiada faedah yang sama dalam kitab lain, termasuk hukum, pengetahuan dan faedah yang ada di dalam Al-Quran. Nabi Musa juga dinamakan Karim yang mulia. Dinamakan juga pahala yang mulia, amal yang mulia, Arsh yang mulia kerana ia sebuah tempat yang mempunyai rahmat. Jibril juga digelar sebagai mulia.
Surat Sulaiman juga dinamakan sebagai mulia kerana ia surat daripada Tuhan yang mulia kepada Nabi yang mulia untuk disampaikan kepada umatnya yang mulia. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Rahma binti Abdul Razak. Raqmu talabah 048046. Jadi saya akan sambung tentang nama-nama Al-Quran menurut Kitab Ar-Razi yang nombor ke-31. Nama Al-Quran ialah Al-Azim dan dalilnya ialah laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Jadi terdapat saya keluarkan tiga hujah ataupun huraian berdasarkan Al-Azim ni. Yang pertama, wa'alamu annahu ta'ala summiya nafsihi aziman, iaitu Allah Ta'ala ini menggelar dirinya sebagai yang besar ataupun yang agung. Dalil iaitu wa huwal aliyul azim. Yang kedua, wa kitabuhu aziman, kitabnya juga agung, yakni Al-Quran sendirilah. Ya, dalilnya ialah wal Quranil azim. Dan yang ketiga, wa khalaqa rasul aziman, iaitu dan akhlak Rasul juga yang agung. Ya, dalilnya wa innaka la'aliyyun khalaqun azim. Next. Jadi seterusnya ialah Al-Mubarak, iaitu yang diberkati. Yang pertama ialah wa hadza dzikrul mubarak wa summiyallahu ta'ala bihi asya. Jadi Allah juga telah mengenal dirinya dengan yang terpuji ataupun yang diberkati. Allah juga telah menggelar pokok zaitun juga sebagai pokok yang diberkati kerana pokok zaitun mempunyai banyak manfaatnya. Yang ketiga, Allah juga menggelar hujan sebagai hujan yang berkat kerana hujan itu turun daripada langit dan air hujan itu sendiri mempunyai keberkatannya. Dan yang terakhir, Allah juga menggelar malam Lailatul Qadar ialah malam yang berkat kerana kita sendiri dapat tahu bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik antara 1000 bulan. Kita sambung kepada balik ini, ia mendatangi seperti binatang tunggangan. Kemudian fasul minal kitab kitaban li'annahu kal katibah ala asakir syubhah. Maka kita itu dinamakan kitab kerana diumpamakan sepasukan tentera yang askar-askar itu meragukan. Kedua-dua ini ada tashbih. Seterusnya yang ketiga, annal Quran wal qira'atu wahidun kal khasrani wal khisaratu wahidun. Al-Quran dan qira'ah tu satu makna dan khusran seperti khusran dan khisarah satu makna. Tashbih. Kenapa dia tashbih? Sebab ada kau tu sebagai ada tashbih. Okey, seterusnya qara'tul ma' fil haudi idza jama'tuhu. Maafkan saya, ini saya tak tahu maksud dia apa. Tapi sebab saya melihat kepada al-ma'u tu sebagai satu perkara majazi, jadi saya menganggap dia adalah majaz. Dan seterusnya, sumya bidzalika li'annahu yufariqu bainal haqq wal batil wal halal wal haram wal mujmal wal mubin wal muhkam wal muawwal. Okey, ini dinamakan tibak sebab kat sini banyaknya perlawanan antara satu sama lain, iaitu hak dan batil, halal lawan haram, mujmal lawan mubin, muhkam lawan muawwal. Sekian. Dan seterusnya syibhullah bima yatahaddats bih, iaitu ini adalah tashbih. Dan seterusnya hiya adillah yubsiru biha al-haqq tashbiha bil basar alladhi yara tariqul khalas. Sini bermaksud Al-Quran itu adalah dianggap benar seperti penglihatan yang melihat pada jalan penyelesaian. Ini adalah tashbih. Okey, kemudian kita sambung kepada i'rab. Yang pertama adalah zalika. Zalika ni za pada situ adalah isim isyarah mabni 'ala al-fath
fi mahalli raf'i mubtada, dan lam di situ itu lil ba'id, dan juga kaf la lil khatab. Jadi ia adalah i'rab untuk zalika. Okay, kita sambung kepada alif lam mim. Alif lam mim yang pertama di i'rab sebagai mubtada kerana alif lam mim itu berdirinya dengan sendiri. Yang kedua, zalika mubtada tsaniyan. Zalika menjadi mubtada yang kedua. Al-kitab i'rab sebagai khabaruhu wal jumlah khabar al-mubtada al-awwal, iaitu al-kitab tu menjadi khabar dan jumlah khabar mubtada awal. Al-kitab juga menjadi pelengkap kepada mubtada awal. Jadi yang seterusnya ialah alif lam mim khabar mubtada mahdhuf. Dan yang terakhir zalikal kitab khabar thaniyan atau badalan annal kitab sifah. Zalikal kitab ini di-i'rab bersama kerana di-i'rab bersama dan al-kitab itu diganti kitab itu sebagai sifat. Jadi sekian sahaja daripada kami. Syukran jazilan.